Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung kaitan dengan perkara yang sunat yang sepatutnya kita lakukan dalam solat kita. Walaupun saya sebut banyak kali benda ini berkaitan dengan perkara sunat, tetapi janganlah kita pandang mudah tentang perkara ini. Barangkali benda-benda sunat inilah yang mendapat menyelamatkan solat kita dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam solat kita buatlah sebanyak-banyaknya dengan sempurnanya. Hak wajib kita jaga, hak sunat pun kita kena jaga. Sebabnya apabila kita lakukan perkara yang wajib saja, kadang-kadang ada yang cacat di sana sini. Cacat di sini tidaklah maksud saya membatalkan, tapi perlu kepada kesempurnaan yang akan ditampal, akan diganti dengan perkara-perkara yang sunat. Tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baru ni kita berhenti kepada perkara yang sunat yang ke-17, iaitu wad'ul anf 'ala al-ardi fi sujudi, iaitu meletakkan hidung di atas tanah ketika sujud. Kita maklum apabila kita sujud, kita bincang panjang lebar dulu. Apabila kita sujud, kena 7 anggota jatuh di atas lantai. Yang pertama adalah dahi, yang kedua dua tangan, yang ketiga adalah lutut, yang keempat yang dua yang terakhir yang ketujuh, iaitulah maknanya perut jari kaki. Mana kita lipat kaki kita. Betul tak? Itu yang kita bincang sebelum ni. Jadi kenapakah hidung tak masuk? Kita ingat kata ngaji sekolah hidung ni termasuk. Tidak, hidung tak termasuk, dia adalah sunat. Cuma hidung ini adalah ukuran ketepatan dahi kita yang dimaksudkan saya adalah rukun yang pertama dalam sujud. Dan dahi adalah salah satu anggotanya. Kita nak pastikan dahi kita tepat ataupun tidak, maka jatuhkanlah hidung kita di atas lantai. Di situlah yang dimaksudkan dahi sebagaimana yang disebut dalam kitab fiqh. Walau bagaimanapun tidak semestinya kita jatuhkan hidung. Kadang-kadang kita tinggikan sedikit tak rapat, mungkin dahi kita akan bergerak naik ke atas sikit sebab dahi kita luas. Dahi kita ni semua tempat yang di atas kening, dan sebelum sampai kepada kebiasaan tumbuhnya rambut. Jangan kira rambut kita kat belakang ni, adanya rambut dekat belakang ni. Jangan kira. Tapi rambut yang normal. Rambut yang normal ni adalah di sini. Ustaz, rambut saya ni di belakang ni ustaz yang melawa sekali. Kita nak sujud atas kepala tu kepala, bukan dahi. Jadi maknanya sujud di tempat yang kebiasaan tumbuhnya rambut. Bagaimana kita nak ukur dia? Kita boleh ukur dengan menggunakan hidung. Misal kata-kata ni dahi kita. Di dahi kita katakanlah sebiji ada jerawat batu atas kepala. Nak sujud tak boleh. Kita bersengging sikit dahi sebelah sini. Sah tak ustaz? Ni dahi lagi tak? Ya, maka dahi lagi boleh dibuat. Tapi biasa hak jerawat batu ni geng-geng tua, geng-geng muda macam kita semua ni, jerawat batu dah tak ada. Geng-geng 60 semua ni jerawat batu timbul dah kan? Okey. Baik. Kita pergi lagi. Mujafah al-mirfaqaini al-jambaini fi ar-ruku' was-sujud wa iklal batn an fakhzi fi as-sujudi. Begitu jugalah apabila kita sujud, maka hendaklah baik sujud, baik rukuk, maka kita kena buka ke sedikit siku kita pergi keluar. Jangan terlampau ke dalam. Maknanya setengahnya dia tutup. Ada ramai yang geng-geng lelaki tutup gini sujud. Sah tak solat kita? Sah. Tapi jangan lupa minggu depan cabut kepiah, pakai ke telekung. Sebabnya tutup ketiak ni untuk orang perempuan, bukan untuk orang lelaki. Jadi kalau rasa kita nak orang lelaki, kita buka ketiak kita jauh sikit daripada susuk tubuh kita di sini. Begitu jugalah, maknanya kita sujud, jangan rampatkan perut kita di paha. Maka jarakkan sedikit, melainkan perut dia luar biasa. Luar biasa tak dapat diselamatkan. Jadi kalau perut biasa macam kita ni, maknanya jauhkan jarak dia supaya kita nampak kedudukannya lebih cantik. Contoh saya kata, okey, tuan-tuan tengoklah. Apa pun yang saya maksudkan perut kita jauh sikit kan. Begitu juga apabila kita sujud, kita rokok, tujuan saya ni kiblat kita.
Apabila kita rokok, kadang-kadang ada orang tangan dia duduk ke dalam. Duduk ke dalam ni adalah satu, setengah ulama kata hukumnya adalah makruh. Nah, yang dimaksudkan tangan perlu dikeluar, dibukakan begini. Supaya tangan kita pergi keluar sedikit. Jangan terlampau duduk di sini. Begitu juga apabila kita dalam keadaan sujud. Sujud pun sama. Dia tak benarkan tangan kita duduklah keadaan begini. Tangan kita perlu dibukakan sedikit. Nah, dan perut kita ni maksudnya jauh ke perut kita ni. Jangan terlampau dekatkan perut kita dengan paha. Maknanya kita duduk dekat lagi begini. Nah, itu dimaksudkan. Mana jarak, jauh. Contohnya saf kita ni cantik lah. Saf kita ni adalah kedudukan yang 4 kaki. Nah, mana-mana masjid pun sama je. Sekaki dekat sini, 3 kaki untuk tempat sujud. Ya, okey. Selain daripada itu, dia kata di sini adalah iftirak. Dia kata doa fi sujud ni maklum. Dan rukuk kita ada doa, di dalam sujud juga kita ada doa. Kadang-kadang kita ada time rajin, kita time malah kita. Dan sebagai maklum, kita ada doa ketika rukuk, kita baca subhanallahil azim sebagaimana kita baca biasa-biasa. Tapi sebenarnya, hak paling pendek kita boleh baca subhanallahil azim. Wa bihamdih tu boleh sebut tak apa, tak sebut tak apa. Kalau tuan-tuan nak kira 3 kali subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, wa bihamdih tak masuk. Adakah dia cukup dikira sebagai 3 kali? Yes. Cukuplah 3 kali. Wa bihamdih itu ada khilaf pada ulama, ada tambah, ada tidak. Tapi Syafi'i kebanyakannya disambung lagi wa bihamdih. Sama juga dengan Allah. Subhanallah Allah cukup dah. Subhanallah Allah cukup dah. Di wa bihamdih. Jadi benda tu adalah khilaf di kalangan para ulama. Jadi malam ni baru tahu. Lepas ni tak nak baca dah bihamdih. Subhanallah Allah saja. Janganlah, saya beritahu je. Nah, jadi maknanya itu yang paling ringkas. Iftiras fil julus baina sajadaini fi tasyahhud awal wa tawarruk fi tasyahhud akhir. Kita duduk semasa tahiyat awal tu sebagaimana maklum kita letakkan buntut kita, punggung kita di atas kaki kiri dan kita dirikan kaki kanan di belakang. Kalau mampu, saya memang sampai awal saya tak boleh. Tapi maknanya hak kita buat sekarang betul dah. Tahiyat awal tu kita duduk dengan meletakkan punggung kita di atas kaki kiri dan kaki kanan dibiarkan duduk di luar. Nah, begitu juga untuk tahiyat akhir. Kita jatuhkan untuk buntut kita di atas lantai, memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu kita buat. Cuma soalannya, itu adalah perkara yang sunat. Buatlah yang terbaik yang boleh kita buat. Cuma tengok dalam keadaan soft. Kalau soft itu dalam keadaan yang begitu rapat, menyebabkan kita tidak boleh nak buat dengan itu, ataupun kemungkinan besar, badan kita ni lebih sikit daripada orang lain. Kalau kita jatuhkan punggung kita di atas lantai untuk tahiyat akhir, terbalik habis soft belakang. Soft di sisi kita. Atau menyebabkan orang tak selesa. Sebab soft dalam keadaan sempit begitu. Maka walaupun tasyuk akhir, duduk dengan cara tahiyat awal itu lebih afdal. Sebab tengok pada kedudukan soft itu. Jangan kita nak paksa buat benda yang sunat, boleh menyebabkan mengganggu jemaah lain. Sama juga nak kata buka siku tadi, itu sekiranya soft dalam keadaan sesuai. Tapi kalau soft dalam keadaan yang agak sempit, menyebabkan kita suka nak buka. Kalau kita buka menyebabkan ramai soft-soft di kiri kanan kita jadi perempuan belakang tutup disebabkan sayap kita tadi, maka kita buat cara biasa itu lebih baik. Itu pentingnya tuan-tuan. Di dalam solat pun Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita bagaimana pentingnya maknanya timbang rasa di dalam solat. Lebih-lebih lagi kita berada di luar solat. Baik. Wad'ul yadaini ala fakhzaini mabsutataini bi muhadah rukbataini fil jisah baina sajataini. Maknanya kita letakkan tangan kita secara lurus sejajar dengan dua kepala lutut kita ketika kita duduk dalam keadaan sujud. Nah, sama juga dengan tahiyat akhir. Kan tuan-tuan tengok kan? Kalau saya tak tunjuk, takut tuan-tuan tak nampak. Nah, saya tunjuk ni semua supaya tuan-tuan nampak bagaimana cara yang betul, cara orang cermat untuk dia solat. Nanti kalau orang tak nampak. Okey, saya duduk ni seolah-olah tuan-tuan duduk dalam keadaan mana duduk di antara dua sujud. Jadi ini kalau kita perhati setengah-setengah orang dia ada macam-macam gaya duduk. Ada yang setengah kita baca dia Rabbil Filip, ada yang duduk gini macam bini mati semalam. Nah, ada juga. Nah, ada yang macam-macam gaya duduk. Jadi sepatutnya apabila kita baca Rabbil Filli walhamni, Rabbil ni maknanya kata tangan kita, jari kita dalam keadaan lurus. Lepas tu bi muhadah baina raqabataini,
maknanya mestilah dia keadaan selaras di antara di hujung jari kita dengan di kepala lutut kita. Nah, jangan macam-macam dah seterus-terus semayang gini ada at-tahiyyatul ni orang kata cara semayang orang yang mati bini malah tadi. Dah maknanya tak semangat nak semayang. Jadi duduk semayang dengan cara yang betul. Begitu juga apabila kita baca tasyahud akhir atau tasyahud awal. Hari itu kita sebut dah, apabila kita berdiri, maka mata kita tengok tempat sujud. Betul tak? Begitu juga ketika kita duduk di antara dua sujud, mata kita tengok dekat sujud. Melainkan ketika baca tasyahud awal ataupun akhir, mata kita akan menjurus di sebelah sini. Tengok di jari kita. Jadi maknanya kalau kita duduk begini, jari kita, ini kedudukan dia. Jadi maka kalau kita dalam keadaan tasyahud awal ataupun akhir, maka jadi jari kat ini di hujung kepala lutut kita. Ini semua disebut dalam kitab. Mana-mana mazhab pun mengajar perkara yang sama. Cuma ada orang tanya saya, Ustaz, kadang-kadang ada orang yang bergerak begini, kiri kanan, macam cari area, cari wifi tu kan. Dia bergerak gini. Itu adalah mengikut pandangan mazhab Maliki. Satu-satunya yang taharrak sababah ni sunat bagi mazhab mereka. Sunat. Jadi janganlah kita katakan tengok, jangan tengok ke jari dia, tengok ke jari kita tu. Nah, kadang-kadang dia berkata ni, at-tahiyyatul mubarakat ni, geng-geng manalah semayang lagu ni. Kalau kita pergi kat Mekah, itu adalah mazhab Maliki. Tapi kalau jumpa di Malaysia, dia buat begini juga, itu adalah mazhab tak reti. Yang lain. Yalah, Maliki dengan apa nama ni Syafi'i. Jadi Pak Syafi'i tak ada lah buat bergerak tangan kita, sebabnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang sahabat melihat kedudukan jari Rasulullah bergerak begini ketika dia bertasyahud. Maknanya kenyataan Imam Maliki itu ada sandarannya, tetapi kebanyakan majoriti para ulama tidak menerima pandangan ini, disokong dengan hadis-hadis yang lain. Okey, setakat ni ada soalan tak? Silakan. Nak juga datang mari-mari ni. Hari ni allowance saya 3 kali ganda. Okey. Selain daripada itu, dia kata wad'ul yadul yumna 'ala al-fakhzi al-yumna maqbudah wal isyarah musabbahah wa wad'ul yadul yusra 'ala al-fakhzi al-yusra mabsutah asna' at-tashahhud al-awwal wal akhiri. Ini kita maklumlah sebagai sebut tadi, apabila kita baca tahiyat awal baik akhir, maknanya keadaan kita tangannya mengepal. Dulu saya sebut dulu kan, banyak kali saya sebut kedudukan jari kita yang paling betul sekali disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah ni apabila tahiyat awal, tahiyat akhir, kedudukan tarik jari telunjuk dia adalah seperti nombor 36. Ingat saya sebut dulu kan? Kedudukan seperti nombor 36. Nombor 36 ni, nombor 35, bukan 36, nombor 35. Jadi di mana kedudukan nombor 35 ni? Ini bukan rekaan ulama fiqh, tapi dinyatakan dalam hadis yang mana kalau kamu nak tahu kedudukan jari kamu ketika tasyahud awal atau akhir, maka kedudukannya adalah seperti nombor 35. Bagaimana nombor 35? Kita ingatkan kita ngaji Arab kan? Ini nombor 3. 1, 2, ni 3. Ni nombor 3. Jadi 5 di mana? Bulat ni tuan-tuan 5. Jadi hak kedudukan yang paling tepat sekali apabila kita tahiyat awal, tahiyat akhir, kedudukan jarinya seperti ini. Seperti ini maknanya ambil jari tengah, letak di ibu jari, macam kita nak jentik orang ni, tutup jari lain, biarkan begitu. Bukannya begini. Begini salah, tak tepat. Tidak batal tapi tidak tepat. Ada duduk begini, ada setengah at-tahiyah dia macam pistol pada juga. Jadi kedudukan yang paling betul adalah sebagaimana yang kita buat biasa, tapi yang paling tepat adalah kedudukannya lah seperti ini. Inilah nombor 35 yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, salatu ala ali wa salawati Ibrahim at-tasyahhud akhir. Sebenarnya kalau kita sebut tasyahud, di manakah tasyahud yang dinamakan sebagai rukun? Lalu untuk tasyahud awal, sebagaimana saya jelas banyak kali dulu, paling ringkas tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup dah. Kita boleh bangkit pergi pada rakaat berikutnya. Tapi yang paling comel, yang paling afdal sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu hak paling comel. Barulah kita bangkit atas. Tapi kena ingat, kalau kita tambah wa ala ali Muhammad, maka dia jadi makruh untuk tasyahud yang pertama. Anda fahamlah? Okey. Bagi tasyahud akhir, yang paling ringkas sekali
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dah setakat tu. Kita nak bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum pun boleh dah. Tetapi hak paling comel sikit, nak orang kata hak paling lengkap lah. Orang kata nak tak lengkap juga. Okeylah kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barulah kita bagi salam. Assalamualaikum wa assalamualaikum. Hak paling baik sekali adalah kita selawat dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka itulah perkara yang terbaik tahiyat akhir. Ustaz, kalulah tahiyat awal saya telajuk. Ni tahiyat awal ni. Saya telajuk siapa tu? Contohnya wa ala Allahumma, sepatutnya ni Allahumma salli ala Muhammad, bangkit dah. Saya sambung pula wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ni tahiyat awal. Jadi bagaimana hukumnya? Kita terlupa, maka terus berhenti setakat tu, bangkit pergi naik ke atas. Okey, baik. Bagaimana pula kalau saya berada di langkat masbuk? Ayat yang solat rakaat yang ketiga untuk maghrib, untuk orang biasa, saya baru rakaat kedua sebab saya panggil lambat tadi. Imam baca tahiyat akhir, saya baca tahiyat awal. Adakah perlu saya ikut baca tahiyat akhir sebab saya nak ikut imam ataupun memadai seolah-olah saya baca tasyahud awal? Maka hendaklah kita baca seolah-olah kita baca tasyahud awal. Ataupun, ini lagi ketika kita sembahyang isyak. Kita sembahyang isyak, kalulah imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, mudahlah. Kalau kita masbuk kan, dia baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Tak ada masalah. Sama tempat dia pun. Cuma yang isu sekarang ni, dia rakaat keempat, saya rakaat pertama. Jauh sangat kedudukan dia. Jadi dia baca tahiyat akhir, saya rakaat pertama. Dan rakaat pertama tu bukan tempat tasyahud pun. Baik saya masbuk, baik saya muafiq. Adakah saya kena baca macam tasyahud awal pada rakaat kedua ataupun saya kena ikut imam baca macam tasyahud akhir? Maka bacaannya macam kita baca tasyahud yang pertama. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Berhenti setakat tu, tunggulah Pak Imam bagi salam. Baik, boleh? Okey. Yang berikutnya, niyatus salam ala hadirina ala taslimil awal tsani. Begitu juga maknanya apabila kita bagi salam. Kita maklum, saya cerita banyak kali dahulu, yang mana apabila kita bagi salam, yang dimaksud salam dalam rukun yang ke-12 tu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita sebagai makmum dah boleh bagi salam dah. Salam yang pertama itu rukun. Hari ni hari malas sedunia. Kita pun assalamualaikum. Bagi yang pertama, yang kanannya. Kiri tak nak. Sah tak salat kita? Sah. Maka tak jadi masalah. Tapi yang paling sempurna, yang paling terbaik, kalau kita sebagai seorang makmum, bilakah sepatutnya kita bagi salam ataupun bilakah sepatutnya kita bangkit naik ke atas kalau kita seorang masbuk? Maka yang terbaiknya, biarkanlah imam tu selesai terlebih dahulu bagi salam yang kedua dengan cara sempurna, barulah kita bagi salam pertama atau bangkit naik ke atas. Tapi kalau nak cepat juga, imam bagi salam yang contohnya, imam bagi salam yang pertama, kita putus salam pertama, kedua kita dulu daripada imam. Yang kedua tadi. Jangan yang pertama batal. Jadi yang kedua, imam assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak sempat betul kepala, kita putus bagi salam, kedua kita dulu. Imam tak bagi lagi. Sah salat? Sah. Sebabnya hubungan kita dengan imam sudah pun terputus dengan salam yang pertama tadi. Baik. Tapi jangan buat, saya beritahu je. Jangan buat. Maksudnya buat ni ada benda yang tahu, benda yang perlu kita buat, ada benda yang jangan dibuatkan dia. Baik. Kita pergi lagi. Apabila kita bagi salam, kita ingat dulu antara perkara sunat apabila kita bagi salam. Maka ketika kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Hati kita pun hadir, ya Allah, aku bagi semua salam aku ini kepada semua makhluk-makhluk yang ada di sebelah kanan aku. Begitu juga apabila kita bagi salam sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatil nar. Mana kita bagi salam, aku bagi salam semua makhluk-makhluk yang ada di sebelah kiri aku. Maka di sini adalah perbuatan yang sunat dan warid, ada disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana pula dengan khusyuk? Ini yang timbul persoalan, ada juga banyak kali tanya saya, Ustaz,
adakah khusyuk ini boleh menyebabkan solat kita batal ataupun tidak kalau tidak khusyuk dalam solat? Nah, nah. Allahu Akbar. Hebat Malaysia mai. Lawan Singapura 4-1 di bantai dia. Dia cakap setiap rakaat ni ingat pasal bola sampai Assalamualaikum. Aku tak boleh terima hakikat lagi. Apa ni? Argentina boleh menang dengan Perancis. Lama dah habis. Sampai salam. Khusyuk langsung tak ada. Tapi dia buat belaka benda-benda yang wajib dan rukunnya buat belaka. Fatihah dia baca, niat dia buat, rokok tidak dia buat cara sempurna. Tapi khusyuknya tak ada. Adakah solat dia sah? Maka jawabnya dari segi hukum fiqhnya adalah sah. Hukum fiqhnya adalah sah. Sebab khusyuk tidak ada di dalam rukun yang 13. Tapi perlu kita ingat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minuna allazina fi salatihim khashi'un. Maka telah berjayalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Maka Allah kata orang yang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Maka di sini fasarrahu Ali radhiyallahu anhu bilini qalbi wa kaffat jawarih. Yang dimaksudkan dengan khusyuk sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia kata kosongnya hati dia daripada memikirkan apa-apa perkara yang berkaitan dengan dunia. Satu. Yang kedua, waqafal jawarih. Mana apa disebut khusyuk di sini? Kosongnya hati daripada memikirkan perkara dunia. Waqafal jawarih, dan anggota-anggota badannya juga duduk dalam keadaan diam. Sebab itulah dalam hadis yang kita baca sebelum ni, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku nak tahu bahawa solat seorang itu khusyuk atau tidak? Sebab khusyuk ini berkaitan dengan hati." Maka Nabi kata, mu tengok perbuatan zahirnya. Kejap garu kepala, kejap-kejap tengok jam, kejap cabut kepiah, letak balik tengok solat tu, confirm hati dia juga bermasalah. Maknanya kita sendiri sekurang-kurangnya kurangkanlah pergerakan anggota badan kita itu, sebab pergerakan badan kita itu juga mempengaruhi segi khusyuk ni. Duk tengok-tengok garu, alhamdulillah cantik dah. Kita terjemuh satu-satu tu imam baca bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Penyayang. Cantik dah. Tiba-tiba gatal tangan kita bergaru. Timbul pula sedapnya. Tengok perbuatan kanan kita tu maknanya boleh mempengaruhi dari segi perbuatan hati kita juga. Okey, baik. Dia kata sini, wa an Abi Hurairah. Dia kata tu walamma sabata fil hadis ma min abdin muslim yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli rak'atain yuqbil alayhima biwajhi wa qalbi illa wajabat lahul jannah. Maka dalam hadis nombor 1, hadis apa ni? Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dia kata ma min abdin muslim, tak ada lah seseorang muslim. Maknanya nak beritahu stop sebaik-baik seorang muslim ini. Nak kata ma min abdin muslim, mudah terkata sebaik-baik orang muslim ni yatawaddau, mereka berwuduk, fayuhsinu wudu'uhu, bukan setakat wuduk, mereka ni buat wuduk yang paling baik sekali, buat yang paling comel sekali, kata-kata summa yakumu fayusalli rak'atain, lepas dia wuduk dia akad takbir pergi semayang 2 rakaat. Main sunat lah. Ya yuqbilu alima biwajhi wa qalbi, yang mana dia fokuskan betul-betul muka dia dan hatinya kerana Allah Subhanahu wa taala, illa wajabat lahul jannah, maka tidak ada balasan yang paling sempurna untuk orang tersebut melainkan syurga Allah. Nak menunjukkan kita bahawa maknanya khusyuk ini walaupun ia tidak wajib, tidak batalnya solat kita, tetapi benda sangat penting mesti ada dalam solat. Setengah ulama kata solat yang tidak khusyuk ibaratkan badan yang tidak ada roh. Begitu juga dalam hadis yang lain telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'bathu bi lihyatihi shalah faqala law khasha'al qalbu hadha la khasha'at jawarih. Dia kata satu ketika hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah nombor 2. Hadis ni siapa riwayat ni? Setengah ulama mengatakan hadis ini dhaif, tetapi hadis ini digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, ia menjadi hadis yang kuat. Dia kata satu ketika Nabi melihat seorang lelaki ya'bathu bilihyati fi shalah, dia main dengan janggut dia dalam solat. Dia tengah semayang ni, dia main janggut, dia tarik janggut. Hak jenis orang janggut panjang ni. Hak tak ada janggut pun cuba tarik juga. Misal kata.
Dia kata faqala, maka Nabi kata, lau khasya'al qalbu, dia kata kalulah hati seseorang itu khusyak di dalam solatnya, hadza la khasya'at jawarih. Nescaya anggota badan juga duduk di dalam keadaan diam. Ini satu bukti. Mana kita nak ukur. Jangan ukur orang tuan-tuan. Kita ukur diri kita sendiri lah. Jangan lepas kita tengok, Pak Imam sendiri pula gagu kepala confirm tak khusyuk. Sedap gitu lah. Jangan pula. Ini adalah untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Katanya Imam Nawawi rahimahullah taala anhu, yustahabul khusyu'u fi shalah. Imam Nawawi ni imam Syafi'i kita lah. Dia adalah imam yang mati sangat muda umurnya. Kalau kita mati, kalau dia boleh mati sekitar umur 45, 46 ni sangat muda lah ulama. Kau bayangkan umur dia mati umur sekitar itu. Tapi kitab dia tulis sepanjang ini. Bukan satu kitab saja, kitab-kitab yang lain juga. Dia lah tukang syarah kepada kitab Sahih Muslim. Dia juga telah tulis kitab syarah Muhazzab Syekh Razi. Kitab dia berpuluh-puluh jilid dengan umur tak tahu dia buat gapo lah hidup dia. Dengan umur pendek itu, sepanjang itu kitab dia. Imam Nawawi ni sangat muda. Ada riwayat mengatakan tak sempat nak kahwin, sibuk duk nulis kitab. Kita ada isteri dah nak kahwin lagi. Sebab apa? Sebab tak nulis. Itu masalah. Tengok ulama-ulama dulu. Okey. Yustahabul khusyuk fi shalah. Imam Nawawi kata, disunatkan kita khusyuk dalam solat. Kalau khudu' tunduk pada Allah. Wa tadabbur qiraatiha, kita menghayati bacaan-bacaan kita. Setidak-tidaknya dia kata, wa adhkariha wa ma yata'allaqu biha. Setidak-tidaknya berkaitan dengan bacaan di dalam solat. Terutama sekali adalah doa iftitah kita mula. Wajjahtu wajhiya lillazi. Lepas tu kita pergi pula kepada Fatihah. Ingat juga, setidak-tidaknya beberapa ayat Al-Quran surah yang pendek-pendek. Qul huwallahu kuliah. Qul a'udzu falak dan sebagainya, kita tahu maknanya walaupun tidak detail, makna ia membantu segi bacaannya. Dan juga sebab itulah ulama kata bagaimana kamu nak hadirkan khusyuk, maka kamu faham apa yang kamu baca setidak-tidaknya. Rukuk, subhanallahu azim, maksud dia apa? Sami Allahu liman hamidah, maksudnya Rabbana lakal hamd, maksud dia apa? Pergi sujud, pada duduk baca rabbil a'la wa bihamdi, apa maksudnya? Duduk di antara sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita menghayatkan itu pun sudah cukup untuk menghadirkan khusyuk kita. Sebab setiap bacaan di dalam solat mengandungi maksud-maksud yang sangat hebat. Rugi kalau kita tidak menghayati bacaan tersebut. Wal i'rad 'anil fikri fi ma la yata'allaqu biha. Buang dari kepala otak kita benda-benda yang tidak ada kaitan dengan solat. Sebab itulah kita tengok, melampau sangat. Kalau makanan duk tunggu hidang, jangan sembahyang dulu, makan dulu. Sebab apa? Boleh menyebabkan tak khusyuk. Betul lah. Janganlah maghrib masuk pukul 7, asar tak sembahyang lagi. Dah pukul 6.45 tu. Tak apa, sebab ustaz kata kena makan dulu. Maghrib karang. Jangan. Asar jangan. Karang. Jangan. Pergi sembahyang dulu. Maksud saya waktu yang agak luas. Sampai ke rumah pukul 5. Asar tak sembahyang lagi. Perut lapar. Maghrib pukul 7 lebih masuk. Ada lagi masa. Pergi makan dulu. Sampai peringkat ulama bincang. Makan nak mengelakkan kita ni tak khusyuk, makan banyak mana? Adakah makan seketul nasi ke atau makan yang kenyang seperti biasa? Ulama bincang sampai pekat itu. Sebab nak mengelakkan lapar ini boleh menyebabkan kita tak khusyuk. Maknanya kata mana-mana perkara yang boleh menyebabkan hatimu tak khusyuk, buang cepat-cepat. Naik nak angkat takbir, tiba-tiba teringat. Laptop ada, kereta ada, pintu kunci ke tidak? Janganlah angkat takbir. Baik jangan. Kalau tidak kita menyumpah kepada imam walaupun baca qul huwallah. Lambat Pak Imam baca. Imam baca qul huwallah je. Pergi tengok kat kereta, kunci tu ambil laptop masuk dalam masjid. Baru hati kita tenang. Tapi jangan buat tiap-tiap hari kita. Kadang-kadang boleh. Maknanya sampai pekat itu. Kita bincang dulu bagaimana kapek-kapek ni juga. Kalau benda ni boleh mengaruhi solat kita, pejamkan mata. Sampai pekat itu walaupun buka mata lebih afdal, tapi kalau boleh menyebabkan mata kita ni kita tak khusyuk disebabkan di sekeliling kita. Misalnya kita ni saja olok kita. Ini dekat contoh dekat musim pilihan raya, semua semangat berlaku. Depan kita ni contoh nak terus sembahyang, pak ada lama dacing, lama bulan, ya Allah hati kita mula tentu arah. Contoh tu kata kan, contoh. Jadi saya kata maknanya lebih baik kita kena hindari. Hatta kita orang yang nak sembahyang ni juga
Ulama suruh tengok di baju kita ni ada apa di baju kita. Ada tulisan ke? Walaupun di belakang kita subhanallah sekalipun, jangan dipakai baju begitu. Sebabnya bukan untuk kita. Kesian dengan geng kreatif yang ada di belakang kita tengah solat. Ejaan ni sengit ni kenapa? Tengah sembahyang. Sampai pakai itu. Kita semua adalah pekoh tuan-tuan. Semua adalah pekoh. Sebab itulah pakai baju yang terlampau terang, hukumnya makruh. Pakai baju yang pelik-pelik sangat pula, hukumnya makruh. Bukan sangat terang sangat. Contohnya pakai baju pula, orang lelaki, ada baju dengan tali-tali pula, desain baru untuk jubah untuk sembahyang. Ada dengan tali-talinya, ada dengan bunga atas belakang dan sebagainya. Itu juga hukumnya adalah makruh, bukan saja untuk diri dia, tapi juga untuk orang lain. Fa inna fikra fi ghayriha akthar min fikri lam tab solat laki yukrah. Walau bagaimanapun, kalau dengan solat, fikiran kita melayang pergi merata-rata. Bukanlah boleh menyebabkan solat kita itu batal, tapi hukumnya adalah makruh. Ini adalah pandangan yang dilontarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu di dalam kitabnya Al-Manhaj dan juga kitab Mughni Al-Muhtaj. Kita boleh tunjuk juga Imam Mawardi pun juga ada menyatakan perkara yang sama dalam kitab Hawi dan juga dalam kitab Al-Anwar. Wallahu a'lam bissawab. Yang akhir sekali perkara yang sunat ini melibatkan ad-du'a ba'da tasyahud was salah ibrahimiyah bima syaa min khairid dunya wal akhirah wa sabaqa bayanu. Jadi kalau tahiyat akhir selepas baca tasyahud disunatkan kita ni selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yang kita baca. Kalau tengok imam tak berhenti lagi, kita baca doa lain pula. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa anta a'lamu minni anta muqaddimu wa anta mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengok tak bagi salam lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyil mamat wa min fitnatil. Tengok tak lagi. Rabbana atina. Bacalah doa-doa yang maksur yang ada di dalam yakni hadis dan juga ada dalam Al-Quran. Boleh. Walaupun tidak disebut secara jelas dalam hadis, tapi boleh baca mana-mana doa yang disebut dalam nas Al-Quran dan juga hadis. Contohnya Rabbana atina pun tak apa. Yang penting baca tasyahud dulu. Jangan nak kalau nak doa, tasyahud tak lupa nak baca. Tapi ni untuk makmum tuan-tuan, untuk makmum. Jangan Pak Imam buat kerja gitu. Tengok-tengok Pak Imam, dia hafal semua, dia baca semua sekali. Berpeluh makmum belakang. Nanti lepas dia bagi salam, pada doa bisik kat telinga Pak Imam, esok jangan naik lagi. Kesian kau ke belakang. Ini benda yang sangat penting. Wallahu a'lam. Okey, bisawab. Okey, ada lagi masa lebih kurang 8 minit. Saya buka soalan, silakan. Tak ada. Okey, yang masjid besar ni orang takut nak tanya. Nanti kalau tanya 2 kali saya tak dengar, dia segan dah. Kalau masjid-masjid kecil, dia berani tanya. Bagi tak apa, tak ada masalah. Nanti kalau ada persoalan, boleh ya WhatsApp saya, mana saya jawab, saya cuba jawab. Kalau tak jawab tu, sibuklah tu. Okay, baik. Selesai dah berkaitan dengan secara spesifik berkaitan dengan perkara sunat yang ada dalam solat. Sekarang ini pula kita nak masuk perkara-perkara yang juga perlu kita buat selepas kita menunaikan solat. Ini sangat penting tuan-tuan. Ada orang tanya kita, ada tak nas yang menyebut lepas sembahyang ni perlu imam tu istighfar astaghfirullah. Kita pergi masjid mana-mana pun dia punya skrip sama je. Lebih kurang. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah la syarika lah, lepas tu Allahumma ajirna minan nar, lepas tu Allahumma antas salam, ayat kursi, lepas tu baca pula apa nama ni tasbih 33, la ilaha illallah la syarika lah, sama je. Skrip pergi mana-mana sama je. Nak tahu juga benda tu benda yang macam mana. Ya. Sebelum saya masuk benda ni, saya ulang sekali lagi. Walaupun benda ini sememangnya dalam hadis, tetapi tidak ada turutan. Tidak ada yang dibuat secara turutan, melainkan telah disusun oleh para ulama. Ulama yang susun berdasar pada hadis ini. Dulu tak pernah kata kalau tak gedekan, lepas Assalamualaikum. Terus kita nak baca ayat kursi. Boleh? Tak ada masalah. Lepas ayat kursi kita nak istighfar. Lepas istighfar pula, ataupun tasbih dulu. Lepas tasbih kita baca ayat kursi. Lepas tu istighfar. Terbalik kita buat. Boleh tak? Boleh. Sebab tidak ada nas yang kata perlu buat ikut susunan. Tetapi ulama susun untuk memudahkan kita sebagai orang awam ni belajar menyebut dan sebagainya. Satu. Yang kedua, saya juga tegur benda yang sama. Sebabnya dalam depan nanti kita akan sebut. Nabi sendiri pun suruh kita bunyikan sikit bacaan dia. Bunyikan sikit. Astaghfirullahaladzim. Kita pun
Pak imam zaman sekarang bukan tempat lain, bukan tempat ni, tempat-tempat di Afrika lain, tempat sini tak ada masalah. Nah, jadi kita ni ingat, walaupun tok guru dulu dia istighfar yang agak kuat, tapi benda ni tak ada. Mikrofon ni tak ada. Jadi dengar dekat sekitar dia saja. Jadi kita apabila ada mikrofon, mulut dekat mikrofon, tarik sikit mikrofon tu supaya tidak mengganggu solat. Kata jangan, sebab Nabi kata suruh baca dengan kuat. Kenapa tiba-tiba kita kata tak boleh baca? Tengok suasana Nabi tu macam mana kedudukan, mikrofon tak ada. Zaman kita mikrofon ada, satu kampung boleh dengar. Orang belakang nak solat. Sedangkan ada hadis lain mengatakan bahawa Nabi tegur orang yang baca Quran dengan kuat takut mengganggu orang yang tidur. Bukan orang solat. Orang yang tidur. Orang tidur pun Nabi marah baca Quran kuat. Kan dan banyak kali saya ulang. Apabila Nabi dah qiyamul lail bulan Ramadan, maka Nabi terdengar seorang sahabat baca Quran dengan kuat di tengah-tengah malam. Nabi buka langsir dia, wahai sahabatku, ni fitnah apa kamu buat ni? Pelik sahabat. Ni waktu orang tidur, kenapa baca Quran dengan kuat? Tak boleh rupanya. Jadi kita bersama dengan wirid. Nanti kita cerita walaupun wirid ni boleh dibaca, tapi kita tengok suasana. Kita paling sebab tu Pak Imam disunatkan, lepas dia baca, lepas Assalamualaikum, setengah kata lepas istighfar, sepanggil paling. Ataupun dengan kata lain, lepas Assalamualaikum, duduk sekejap, dia kena paling dekat imam, dekat makmum. Kenapa perlu berpaling? Sebab kita nak tengok siapa yang ada, siapa sedang solat, siapa sedang buat apa. Jadi kalau tengok orang solat, turunkan suara supaya dia tidak mengganggu. Itu benda yang sangat penting. Bukan kata bagi, tapi kaedah mesti buat dengan cara yang betul. Mungkin ada orang sembahyang fardu, mungkin ada orang sembahyang sunat. Tapi kalau duduk sembahyang ustaz tak nak ceramah, tu cerita lain. Hak ceramah nak hak fardu juga, hak fardu juga. Anda macam mana terpaksa ambil salah satu. Kalau tunggu orang siap, tak siap dah ceramah kita. Jadi maknanya ceramah cerita lain, hak wirid cerita lain. Pertama, dia kata yustahabbu ba'da an solah al-umur taliyah. Disunatkan bagi kita apabila kita selesai saja solat, maka istighfarlah kita, berzikirlah kita, berdoalah kita. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ulama disebut dulu, yustahabbu istighfar wa dzikr wa du'a ba'da salam. Disunatkan kita istighfar, berzikir dan doa selepas salam. Wa yustahabbu dzalikal ma'mum wal imam wal munfarid. Disunatkan sama ada untuk imam, untuk makmum ataupun untuk individu. War rajuli wal mar'ah, sama ada seorang lelaki ataupun wanita, wal musafir wa ghairi, sama ada orang bermukim ataupun musafir. Dah. Cuma kadang-kadang kan Haji Ahmad, kadang-kadang susah juga kita. Pergi ke airport, kita nak naik kapal terbang cepat dah ni. Banyak orang duduk airport ni tuan-tuan, orang semayang di airport, semayang surau di airport ni, semua orang nak cepat. Tak ada orang nak duduk ke situ. Nak cepat lah kau tengok kapal terbang, sempat lagi semayang subuh ni. Pergi semayang subuh dulu. Sempat lagi ni sebelum kapal terbang semayang zuhur. Semua orang dalam keadaan laju, nak cepat lah kau. Tiba-tiba kita Pak Imam, lepas Assalamualaikum, wirid berkemai panjang pula. Itu yang tak betul. Sebab kita anggap bahawa wirid ni wajib dibuat, mesti dibuat jemaah ada. Tengok kepada suasana. Kalau kita jadi imam dekat dengan di supermarket, surau di supermarket, kira lah Alamanda ke di Aeon ke di mana ke, apabila kita jadi imam, maka bacalah dengan yang paling ringkas yang kita boleh baca. Sebab satu tempat yang sempit. Yang kedua, orang nak cepat belakang tu, ada nak pergi merata. Maka rekat pertama baca kuliah, rekat kedua baca Qul huwallah. Jangan pula rekat pertama baca surah Al-Baqarah satu muka surat. Dia tepat dengan sembahyang di musolla dan sebagainya. Sangatlah tidak berpatutan. Baik. Dia sebut lagi, dia kata. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, dia kata qila radhi Rasulillah ayyud du'a asma qala jawful laili wa dubur salawatil maktubat. Hadis yang diriwayatkan oleh nombor 2 Tirmizi, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan. Hadis hasan ini bagus. Dia kata di sini, dia kata ditanya kepada Rasulullah, ayyud du'a asma, di manakah doa yang paling baik sekali, yang mudah sekali, yang cepat sekali dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata qala jawful lailil akhir, iaitulah 1/3 malam yang terakhir. Pertama, itu doa yang paling cepat dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua, dia kata waduburis salawatil maktubat, iaitu selepas semayang fardu. Sebab itulah ada kebaikannya kita. Kalau kita tak nak cepat sangat, kita tak nak pergi mana, jangan jadikan sebagai habit untuk tinggalkan jemaah sebelum selesainya doa. Jangan jadikan habit.
Melainkan kita nak cepat, kita nak pergi ambil orang di airport ke, kita ada sesuatu isu, apa ni, masalah dan sebagainya, nak cepat dan sebagainya, barulah ketika itu, barulah kita boleh tinggalkan. Baca wirid sambil berjalan, doa masa tak ada masalah. Tapi kalau boleh, kalau kita tak nak dapat mana-mana, tunggulah sekejap Pak Imam doa sekali dengan kita, sebabnya doa kita ni ramai, 2 sah. 1 sah ni berapa Pak Imam? 55 orang, 3 sah tuan-tuan. Takkanlah tak ada salah seorang yang amin dia orang tu boleh makbulkan doa Pak Imam tadi. Itu pentingnya. Nah, jadi jangan jadi ke habit. Kita lepas mayak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu balik. Sebab apa? Tengok nak dengar begitu. Macam-macam lah. Jadi kalau boleh, tunggu sekejap. Sebabnya, Nabi dah beritahu dah kita bahawa di antara doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa sesudah pada semayang fardu. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin, ya Rabba Sulaiman, ya Rabba Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma rizidna ilma zukna fahma bi rahmatika rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa aba'ina nisyan bi rahimin. Allahumma rizukna fahman bi zulmusan bi rahmatika rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa as-salihin wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.